Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana wa abu bizambi fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Akademi Muslimin Muslimat hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni, lagi sekali kita dapat bersama-sama berkumpul dalam misi munajat umat. Alhamdulillah, skuad munajat umat yang di mana berwasilahkan biqiraatil suratul Fatihah. Kita munajat, bersilahkan atau bertawassul dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah jemaah sekalian, ya. Baik. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, pada yang baru mengikuti pengajian kita, alhamdulillah, selamat datang. Mungkin yang baru ikut pengajian di TT mungkin atau di FB. Adapun kita insya-Allah akan terus bersiaran selagi mana hayat di kandung badan, selagi mana Allah izinkan, Allah berikan masa dan tenaga, ruang dan peluang. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi senang jemaah yang muliakan Allah SWT, bantu saya bakal lagi. Dan Alhamdulillah, kita di FB kita akan terus bersiaran di FB personal saya ni. Setakat ni kita bakal personal dan kita pun dah InsyaAllah dah boleh live dengan YouTube. Nanti kita cukup alatnya, kita akan live di YouTube juga. Kita dah ada dah. Di TT dah ada dan di Insta pun dah ada. Cuma kita tak aktifkan saja. Itulah.
asbab yang berlaku ni dia aktif semua platform pula kan. Tapi tengok macam mana Allah izinkan. Adapun yang pertama bukanlah untuk kita, saya bila orang kata berkecimpung dengan, terlibat dengan dakwah ni jemaah sekalian, satu benda yang perlu dijaga adalah makin banyak tu bukan bermaksud kita nak makin orang kata nakkan crowd, tidak. Kita nak crowd di FB, nak di TT. Memang crowd ni dia sebab kita bincang bab kebenaran jemaah sekalian. Ini pun Allah dah uji, Allah ujian dalam bentuk halangan lah. Ujian ni baik dan buruk, dulu ujian. Ujian dan halangan pun Allah dah tengok, dah 2 kali live kan, dan 2 kali kita di schedule balik, kita buat balik kan. Jadi ini dugaan yang kita perlu hadapi. Dan orang datang dan pergi, dan dia tak akan pergi peak pun, dia akan yang terpilih sajalah. Sebab kita yang pertama, kita nak bincang benda yang benar. Bukan bermaksud yang lain itu tidak benar, tapi kita menjurus kepada perbahasan kehidupan. Memang bila sentuh kehidupan ni, dia akan jadi perbincangan yang orang kata apa, siang cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar, macam itulah. Sebab orang kata apa, dia melibatkan diri kita ni mas sekalian. Nak bicara soal kebenaran ni pahit, kulil haq wal kana murran, berkata benar walaupun pahit. Jadi memang dia bukan perbincangan yang buat orang suka lah. Jadi memanglah pertama takkan orang kata apa, untuk pull crowd lah, bukan untuk pull crowd. Cuma bila dah terjadi tempoh hari, maka Allah takdirkan aktif. Kita akan aktif di pelbagai platform untuk kita bagi peluang, mudah-mudahan kita Allah Ta'ala bagi peluang untuk duduk dalam perbahasan ilmu kebenaran ni. Dan bila sebut kebenaran, jemaah sekalian, kita berbahas bersandarkan kepada yang hak, dan bila sebut yang hak, bersandarkan kepada tauhid, akidah. Bila tauhid dan akidah ni jemaah sekalian, perbahasan dia tegas. Perbahasan dia tepat, tegak, jelas, terang dan benar. Kita tak ada perbincangan yang membincangkan tentang perasaan. Kita tak membincangkan tentang keadaan. Kita tak membincangkan tentang kebenaran. Malah kita pula berusaha untuk menundukkan perasaan. Kita berusaha untuk menundukkan keadaan. Malah kita nak conquer keadaan. Kita tak nak dikuasai oleh keadaan. Kita yang menguasai keadaan. Kita tak nak hidup dengan terbelenggu oleh kebendaan. Maka ujian pun datang jemaah sekalian. Ini real life punya perbincangan. Real life. Mungkin yang dengar, yang baru mungkin, ini ilmu apa ni? Belajar tentang apa ni? Ini belajar tentang kehidupan, bagaimana kita nak terjemahkan, bersandarkan tauhid dan tasawuf jemaah sekalian. Ini perbincangan kehidupan. Mungkin kadang-kadang kita nak bincangkan kehidupan, mungkin kita nak tanya orang, mungkin orang pun tak tahu masalah kita macam mana. Ataupun kita nak tanya sebarang orang, kita tak tahu dia tahap mana dia faham. Tapi bila kita ada platform untuk membincangkan kehidupan, untuk memperbetulkan pemahaman dalam kehidupan, maka ini peluangnya jemaah sekalian. Ini peluangnya. Peluang untuk duduk dalam perbahasan ini, sebab kita ada kehidupan. Dan kita yang mana mungkin dah berumah tangga, ada kehidupan berumah tangga. Kemudian ada anak pula, kehidupan sebagai mak ayah. Kemudian kehidupan sebagai banyak topik-topik, cabang-cabang perbahasan kehidupan. Jadi kadang-kadang kita membiarkan perbahasan ini, kita sangka ianya boleh diselesaikan dengan, oh tak apa, kita beramal je. Ya, beramal ni jemaah sekalian, itulah untuk bekalan kita dalam konteks personal ataupun bekalan dalam untuk mendapatkan pahala. Dan pahala ni boleh hilang melalui ujian kehidupan. Jangan main-main. Contoh kita dah beramal, kita baca Quran, dapat pahala dah. Alhamdulillah, Allah bagi pahala. Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Baca Quran 10. Katalah baca pun perfect, ya kan. Bin makhrajnya, orang kata apa? Cantik. Dapat 10 markah. Contoh kan. Sebab pahala ni bermula dengan 10 paling rendah. Baik, bila pahala dah banyak. Tapi perbincangan kehidupan masih lagi berada dalam keadaan yang samar-samar. Masih lagi perbincangan kehidupan, masih lagi dengar-dengar. Masih lagi perbincangan kehidupan bersandarkan apa orang kata. Contoh, cerita tentang nafsu, tentang cemburu. Dia masih mempertahankan kecemburuan dia. Tak apa, saya orang yang kuat cemburu.
malah buat satu statement yang terbuka. Bagi dia mungkin tak salah. Sebab ini bukan perbincangan hukum halal ke haram. Ini perbincangan adakah kesesuaian kecemburuan itu dalam kehidupan kita, apatah lagi yang contoh yang bercakap itu adalah bukannya orang kata kaleng-kaleng punya orang dalam perbahasan agama. Kalau itulah dia cuba bawa bahawa saya cemburu memang begini. Nah, itu kehidupan. Adakah kehidupan ini nak dibiarkan ikut saja keadaan? Adakah kehidupan ini nak biarkan ikut saja kebenaran? Pada masa sama kita cuba nak membincangkan amalan. Amalan ni jadi tempelan pada kehidupan. Ditempel, akhirnya menempel saja. Akhirnya the true colour. Akhirnya perbincangan ni nanti, saya takut nanti akhlak saya akan hilang. Saya takut nanti diri saya akan. Habis sekarang ni kita beramal untuk apa? Kita bimbang sia-sia. Sebab itu amalan tu kita tak nak sia-sia jemaah sekalian. Kita tak sia-siakan amalan kita. Sebab tu tak rugi, tak sia-sia, tidak. Orang kata apa, beruntunglah mereka yang menyucikan kefahaman, hati, perasaan daripada gangguan-gangguan kehidupan. Sebab tu dengar, ikut pengajian, dengar bagi masa. Walaupun cabaran banyak, walaupun mengata banyak, walaupun macam-macam orang cuba timbulkan spekulasi, macam-macam lah jalan ni untuk disekat, ditutup. Kan? Tapi cuma sekalian, bagi yang mencari, bagi yang faham, bagi yang benar-benar meminta berdoa pada Allah, pasti Allah jumpakan. Dan inilah perbincangan yang masih mengekalkan kepada nadanya, yang mengekalkan kepada hal tuju yang jelas. Ini perbincangan membincangkan kehidupan agar tidak terpengaruh dengan fitnah. Walaupun kita ini, perbincangan kita ini memang jelas kita ini tidak, kalau fikir kelayakan, memang tak layak. Sebab hidup kita belum sampai tahap. Tapi bila datang ilmunya, bila datang fahamnya Allah bagi, ni anugerah Allah bagi kan. Pertama, bila mana? Bila kita kata dia ni layak cerita bab kehidupan. Bila? Nak tengok umur. Kalau umur dia 40 baru dia layak, 50 baru dia layak. Bukan mas sekalian. Dia ni dilayakkan oleh Allah. Pertama, dari sudut kematangan dia. Kat mana matang ni? Apa maksud matang? Bijak. Apa maksud bijak? Dia boleh lihat kehidupan dengan kebenaran. Itu kebijaksanaan. Yang ni dia melihat tentang akhirat. Satu. Ini anugerah je mas sekalian. Yang kedua, apabila dilalukan dengan rumah tangga. Rumah tangga lah ibadah yang lama. Kalau dia dah berkahwin contoh 15 tahun, 18 tahun. Kan? Kahwin pula bukan 1, 2, 3, 4. Steady di perjalanan dia. Dan semuanya sia sekata sepakat dan tunduk dengan satu arahan. Ini satu perkara yang mesti tidak boleh tidak. Orang lelaki tak boleh deny benda ni. Anda kena akui dan terima bahawasanya kepimpinan yang hebat apabila isteri berpaut dengan suami. Dia akan bergerak by instruction. Walaupun nampak macam isteri dia ini nampak macam orang kata apalah macam bebas, nampak macam bebas kan? Tapi tak. Semua by instruction. Kalau suami dia tak ada pun, sebenarnya apa yang dibuat tu telah delegatekan, telah diaturkan oleh suaminya. Ini ilmu hikmah ni mas sekalian, ilmu untuk menata cara, mengurus takbir, perasaan agar seorang isteri, 2 orang isteri, 3 orang isteri terima arahan dengan hati yang terbuka. Bukan senang. Kau seorang isteri pulangkan kabut nak bagi arahan kat yelah, seorang isteri pulangkan kabut nak bagi arahan kat isteri, kadang-kadang isteri pula petikai kan. Kadang-kadang isteri pula buat arahan pula. Abang begini, abang begini, ya. Okey, bagi saya siap kerja dulu bang. Okey, abang gini. Okey, abang kat sini, abang kejap lagi beli barang. Abang kejap ni, abang. Bila pula abang, awak gini. Bila? Ini. Jadi kematangan. Sebab tu Nabi SAW itu telah disempurnakan rumah tangganya. Para anbiya ni cuma sekalian yang betul-betul nak menjadi sebagai pencetus kepada kebangkitan. Sebagai contoh kita ikut Nabi Ibrahim AS kan. Dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah. Tengok mana ada konflik. Mana ada. Kita sekarang duk ikut. Ialah memanglah kisah Nabi Nuh AS. Betul lah tu. Tapi kita bukannya umat Nabi Nuh AS. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Bila kita umat Nabi Muhammad SAW, jadi kita kena ikutlah.
Actually lebih mudah hidup seorang isteri suami gaib. Ingat kan, lebih mudah hidup seorang isteri. Seorang isteri, okey. Seorang isteri yang suami gaib. Betul-betul. Itu ada. Kalau katalah hidup lebih mudah dengan seorang isteri, saya rasa dengan seorang isteri ramai suami mudah hidupnya. Ini saya tak boleh buat konten nak keluar pun payah, itu pun payah. Kalau boleh keluar tanpa sekatan isteri tu dah kira orang panggil guru yaya dah. Maha guru panggil. Bentara guru tu. Kalau keluar tu isteri tak panggil, isteri tak call tu, itu panggil bentara guru panggil. Maha guru panggil. Kan? Jadi cuma sekalian. Jadi nak tengok karakter dia, tengok isteri. Tengok isteri. Tapi bukan cerminan suami, isteri bukan cerminan suami pun. Suami bukan cerminan isteri, tetapi bagaimana pemerintahan. Kita tengok bagaimana penerimaan, bagaimana takbir urus. Itu kena faham. Jadi tak nak kena akulah, kena respect lah. Jangan hang petikai pula. Hang baru masuk, tengok-tengok kiri kanan, hang pun tak tahu ujung pangkal, tiba hang nak petikai. Ada yang dah lama, ada yang ni. Itu contoh. Jadi cuma sekalian, jadi itu kelayakan. Orang kata dia ni nak berguru kan, kena bersanad, kena tahu dia ni susu galur macam mana. Kalau mari kehidupan, cerita bab hati ni, bab dalam ni, dia mesti selesai masalah rumah tangga. Kalau cerita masalah rumah tangga tak selesai, mana dia tak selesai masalah hati. Sebab rumah tangga ni kesan dia besar kat hati. Jangan main-main. Jemaah sekalian, sebab tu saya selalu ulang rumah tangga. Hati ni kalau tak jadi maha guru, jadi maha ragu. Tahu tak apa, jangan mesti. Hati ni antara menyempurnakan sebahagian agama tau. Perkahwinan ni menyempurnakan sebahagian agama. Betul tak? Di mana ukuran setia Ustaz? Sedang kita dibenar mencintai lebih dari satu. Setia ni di syurga. Setia kat syurga. Tak salah kita ni berbicara soal setia di dunia. Sekarang sembang kadang ni. Bab cinta bukan cerita tentang setia. Cinta bicaranya soal tanggungjawab. Faham? Kalau betul kita cinta isteri kita, pastikan dia isteri di syurga. Kalau kita ni cintakan suami kita, pastikan dia tu suami kita di syurga. Itu baru setia. Kalau kat dunia pun cerita bab setia, bila suami nak kahwin lagi minta cerai, itu kan setia. Apa setianya? Setia ni tak pergi mana pun. Tak berubah. Setia ni tak berubah. Faham? Jadi berubah, setia ni nak duduk kat mana perbincangan tak berubah? Allah. Nampak? Sini pun boleh rasa syurga kan Ustaz? Pasti. Tapi kalau macam mana nak rasa syurga, kalau ciri ahli neraka? Cemburu tu bukan ahli syurga. Kalau nak rasa syurga kat dunia, hilangkan sifat ahli neraka. Iri, dengki, khianat. Ciri ahli syurga di dunia, hilang rasa cemburu di hatinya. Allah hilangkan. Jangan tanyalah macam mana. Allah hilangkan. Macam mana Allah boleh hilangkan sakit, macam itulah Allah boleh hilangkan cemburu. Lepas tu wanita marah saya cakap isteri Nabi pun cemburu. Salah ke saya tak cemburu? Kalau dia nak cemburu, biar dia cemburu seorang. Jangan generalism. Hang tak boleh tak cemburu, itu hang punya pasal. Jangan nak libatkan aku. Faham? Kena buat video satu bab setia Ustaz, dia dimanipulasi oleh wanita. Boleh? Nanti saya buat. Sebenarnya wanita yang cakap bab setia, dia yang paling tak setia. Sebab dia bersedia untuk meninggalkan suaminya bila-bila masa dan berkahwin dengan jantan lain. Itu bahasa direct dia panggil. Dia kalau tak setia ni, beria-ia kat dunia, lepas tu tak jumpa kat syurga. Tu tak setia, tu satu. Yang kedua kat dunia, awal-awal lagi kau dah angkat kaki. Tak payahlah. Laki pun sama, perempuan pun sama. 2 kali 5. Laki pun angkat kaki, perempuan pun angkat kaki. Tu jenis. Ni zaman sekarang ni macam-macam cerita dengar kan, yang terbaru ni. Ya Allah, nak sebut pun tak larat. Isi orang kata dengan suami orang kata dengan isteri, lain bercerai. Allahu Akbar. Apa cerita ni kan? Tu nombor satu ni, saya ingatkan orang perempuan ni dalam ni. Jangan.
Jangan nak awak serta isteri, buat serta isteri. Isteri ni dia kena satu. Dia sebenarnya, kebanyakan kita dengar, isteri jaga suami. Jaga, jangan ikhtilat, jangan tengok. Sebenarnya suami akan jaga isteri. Jangan nak mudah-mudah mesra, mudah cakap, mudah tegur, apa khabar, ya. Tak ada. Sebenarnya tak ada. Saya memang macam saya pantang kan. Si saya tengok lah. Saya depan-depan, saya tegur lah. Saya tengok, saya perhati je. Sebab tu nampak macam si ustaz ni, nampak macam, yelah orang kata sombong kan. Betul lah tu. Memang saya suruh gitu. Jangan nak pasal. Memang kita kena monitor. Suami yang kena jaga isteri. Tengok, perhati ujung rambut, ujung kaki. Cara cakap, cara buat, cara ni semua. Semua kena tahu. Saya bagi suami saya nikah lagi. 2 kali suami tolak. Tak payah bagi Puan Nina. Nak jadi sendiri. Tak payahlah bagi. Dia ni macam inilah. Dia kita natural. Tak payah nak kita bagi tahu saya bagi. Tak payah. Ni takdir Allah. Ini takdir Allah. Tak payah. Nak bagi sudah. Bagi tak bagi tu tak lebih. Bagi alhamdulillah. Suami tak nak, memang ini takdir kan? Takdir. Ingat kahwin lagi ni urusan manusia ke? Semua kadang-kadang silap, salah faham. Dia bukan urusan manusia, dia takdir Allah. Sebab tu yang boleh kahwin lagi ni yang Allah layakkan, Allah mampukan. Bukan suka-suka kita nak kahwin lagi. Suami pun tak payahlah acah-acah baik, kata tak nak. Oh bagi ke? Allah tak apalah, saya terharunya. Tak payahlah cakap gitu. Anugerah. Hang dapat kahwin, hang cakap alhamdulillah ataupun innalillah. Cakap mana satu, dua-dua sama. Yang penting bawa kepada Allah. Mula alhamdulillah dulu, alhamdulillah. Kedua innalillah. Sebab apa? Bertambah lagi tugas untuk membesarkan Allah. Ingat, setiap satu pertambahan nikmat, maka ianya tertanggung, tertaklif, tertakluk untuk membesarkan Allah. Hang jangan nak besarkan isteri. Oh, mentang-mentang dah kahwin 2, hang besarkan cerita. Isteri je kerja cerita. Oh, tak habis-habis buat konten isteri. Kepit sana, kepit sini. Apa benda? Itu pun kan ramai juga. Tak pernah lah muncul nak buat konten. Tak terfikir. Sebab ini bukan pertunjukan. Perkahwinan bukan pertunjukan. Allah punya lah. Tak malu ke nak tayang? Allah tengok. Kita menumpang kasih sayang Allah. Allah yang bagi sayang. Kita duduk gedik-gedik kat dunia tu. Kenapa? Tak malu ke? Cuba fikir. Kan? Kita malu nak. Kasih sayang bukan pertunjukan. Bukan perlu ditayang pun. Bukan tayangan. Bukan untuk tontonan umum sesuai. Ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Tak ada. Dia milik Allah. Bila bertambah nikmat, kita kena membesarkan Allah. Bukan besarkan perihal suami isteri. Sebab tu saya tak masuk mana-mana grup. Minta maaf cakap grup poligami ni. Saya tak masuk. Sampai sekarang tak masuk. Bukan tak nak masuk. Tak apalah. Mungkinlah dia pun nak menguruskan, memudahkan masalah-masalah. Dia sebenarnya masalah tak puas hati je. Kan? Bismillah. Ustaz, patutnya tak ada istilah penyondol ke? Ini istilah ni, siapa yang bercakap, dia lah menggambarkan diri sebagai penyondol. Habis cerita. Dia ni, kalau orang buka mulut, hati-hati dengan buka mulut, dia menggambarkan taraf dia. Kalau dia mendefinisikan poligami ini sebagai penyondol, okey, itu ilmu yang keluar dari dia tau. Bermaksud apa? Faham lah. Sebab tu bila buka dia mulut tu, bagi statement, bagi cakap, sebenarnya dia akan reflect diri dia. Kalau dia kata poligami perampas, sebenarnya itu input yang ada dalam diri dia. So chances dia nak jadi perampas, nak jadi penyondol, itu kat dia lah, bukan kat orang. Bukan kat orang. Malah kat agama tak cakap gitu, Islam tak cakap gitu. Tak ada. Islam cakap tak adil je. Tak ada istilah penyondol lah, apalah, tak ada pun. Kan? Tak ada. Kita bagi komen-komen tertentu, hati-hati. Dia menggambarkan kita punya taraf diri kita. Kalau kita komen tu, kalau bercakap tu, itu yang ada dalam diri kita, kita keluarkan, itulah kita. Bukan orang. Hati-hati. Sebab tu kita bercakap, pastikan level, tahap kewarasan kita, tahap keilmuan kita, tahap kecerdasan kita berbaloi. Bila orang dengar tu membawa pada lisanul haq, kalam-kalam kebenaran.
Perbincangan membawa bimbingan, bukan membimbangkan. Ni perbincangan yang membawa membimbangkan, kebimbangan. Patut membimbing. Nampak? Sila jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi, kalau kita lihat di sini, sebab ini saya tak kata-kata menggambarkan tahap IQ, tahap diri, tahap iman dia. Iman ni adalah apa yang dia kata. Sebab Nabi kaitkan iman dan lisan. Hati-hati. Sebab tu diuji sebagai contoh kan, diuji contoh harta, bab duit. Okay, bagaimana kita berhadapan dengan orang yang kita berhutang ataupun orang berhutang dengan kita atau kita berhutang dengan orang. Macam mana? Kadang-kadang kita berhutang dengan orang. Kita pun marah, kita maki dia cukup-cukup. Itu iman kita tu. Tahap orang berhutang dengan kita tabur dia cukup-cukup, cakap macam-macam. Ini, itu. Tahap iman kita tu. Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Apa respon kita? Surah Al-Anbiya ayat 35. Wa ilaina turja'un. Memanglah dia ambil duit kita, tapi kita kan ada pilihan nak berkata, semoga Allah luaskan rezeki kamu untuk membayar hutang aku. Ni bayarlah, dah hutang, bayarlah. Macam ini ke, macam ini ke. Ini orang tak guna, ini. Orang dekat akhirat tergantung. Apa cakap, sedap cakap. Kita pula, yang kita orang duk minta-minta ni katalah, kita berhutang orang. Oh, kita tibai pun cukup, kita pun marah semacam. 2 kali 5. Nampak tidak? Contoh. Kan? Katalah Allah uji isu poligami. Keluar mulut, melantun-lantun marah. Marah. Kata suk, kata buruk, kata macam-macam. So, tu level diri dia lah. Level iman dia lah. Sebab iman berkata perkara yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita orang beriman, kita akan berkata baik. Walaupun perkaranya itu buruk. Apa perkataan yang baik di saat keburukan berlaku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan berkata baik. Apa dia? Subhanallah. Kita akan berkata baik. Ini adalah hikmah daripada Allah. Setiap berlaku. Ini tidak terjadi sendiri. Malah, apa yang kata baik, kita akan bawa kepada perbincangan yang membawa kepada ilmu. Orang dengar perbahasan kita. Orang dapat ilmu. Ilmu pula bukan ilmu tentang diri kita. Bukan ilmu tentang pengalaman hidup kita. Ilmu tentang kebenaran. Betul, melantun-lantun kata perampas. Itulah tu diri dia lah tu. Tahap ilmu, tahap kefahaman, tahap iman dia. Hati-hati. Falyakul khairan aw liyasmut. Ingat Nabi ajar apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Oh, ini bahaya zaman ni. Banyak isu-isu nak dicongkilkan. Dan kita pun nak kupas macam kita sebut tahu. Lala sekali hanya membuka pekung di dada sendiri. Hati-hati mas sekalian. Kadang-kadang contoh isu bab harta semalam kan. Sentuh tentang bab harta. Kita cerita bab bahaya. Dia pergi berjela-jela cerita perempuan begitu beginilah, suami begitu begini. Dia tahap dia lah tu. Tahap traumatik dia, tahap perjalanan hidup dia. Begitulah. Kita patut sambutlah benar bahaya. Berkata Nabi SAW sebagai contoh. Ni tambah hadis Nabi. Kata Nabi SAW pada Usama bin Zaid radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra al-rijal minan nisa. Nabi kata apa? Tidak aku tinggalkan selepas daripada kau yang lebih berbahaya ke atas kaum lelaki daripada wanita. Cakap benda yang berilmu. Kemudian tambah lagi. Apa dia lagi? Kata Nabi SAW dalam satu hadis daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnah bani Israel kanat fin nisa. Berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Nampak? Nabi pairing. Dunia ni apa? Harta. Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnah ummati al-mal. Bila harta ni menjadi satu perkara yang menjadi penyebab banyak pergaduhan, tiba-tiba ada kat wanita yang juga wanita juga adalah digambarkan sebagai fitnah. Berhati-hati. Agak-agak macam mana bahaya dia? Yang lelaki pun satu hal, kadang-kadang biar dia orang perempuan suka pula pegang duit tu. Pelik dengan saya. Nak bagi duit, bagilah. Tak ada masalah. Tapi janganlah mengiyakan, mengatakan, oh baguslah, begitulah, memuji pula tu.
Awak hanya menghidupkan fitnah yang telah tidur. Faham? Jawab dengan ilmu. Jawab dengan ilmu. Lepas tu tak ada kata-kata yang lelaki je semua masuk syurga, apa hukum kata-kata itu. Itu menolak kebenaran, hati-hati. Itu kata-kata yang terbit dari hati yang sombong. Hati-hati terbit dari hati yang sombong, meremehkan, menolak kebenaran tau. Hati-hati. Dia pelekehkan. Hati-hati tu. Bahaya tu. Ya Allah, mudah-mudahan dia tak niat macam itu lah. Jadi kalau dia niat untuk meremehkan kebenaran, apa yang berlaku? Habis semua amalan dia. Hati-hati, jangan. Sebab orang yang meremehkan kebenaran tergolong pada orang yang ego, orang sombong, tak cium bau syurga. Sama dengan isteri daka, anak daka, suami yang dayus, orang yang sombong. Tak cium bau syurga, yang mana haruman syurga boleh dibau, boleh dihidu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan sudah boleh dihidu wangian syurga. Boleh rujuk dalam bab wangi-wangian bab yang membincangkan wangi-wangian Nabi SAW dalam tu dia membincangkan tentang syurga. Jawab dengan iman lah. Hadis ada. Apa dia lagi? Dalam Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarahkan hadis tadi. Hadis tadi maknanya jauhkan diri kamu dari terfitnah dengan dunia dan juga dengan perempuan. Jauhkan. Ini dua-dua ada kat perempuan. Perempuan tu sendiri dah fitnah. Bubur pula harta. Ya Rab, dua sekali ada tu. Patutnya hang nak pegang, hang pegang lah. Tapi tolong sedar diri lah sikit. Sedarlah diri. Aku pegang barang bahaya ni. Aku dah lama membahayakan. Ada pula barang bahaya. 2 kali bahaya ni. Tolonglah jaga diri saya yang bahaya. Pada saya ada perkara yang bahaya ni. Apa cara terbaik? Maka Nabi kata, perbanyakkan infak, wahai orang perempuan. Nabi dah bagi solution. Hang nak infak, banyakkan sedekah. Banyakkanlah sedekah. Masalah, sedekah pula bukan duit. Sedekah kebaikan. Buat banyak buat kebaikan kat rumah. Kalau ada duit bagi bang, ini duit saya bang, abang ambil lah bang. Kata, apa hal kamu ni? Saya dengar Nabi kata, qala Rasul. Isteri aku, qala Rasul. Nabi kata mafhum hadis bahawa kebanyakan wanita berada di neraka. Maka perbanyaklah kamu infak dan sedekah. Tu dia. Wah betul. Ini saya bersiap sedia nak harap ke abang. Tak boleh harap. Ada macam itu cakap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Anda ni nakkan dunia tapi anda tak sedar diri anda ni sebaik-baik perhiasan dunia. Lepas tu berhias pula dengan dunia, baru rasa diri itu berharga. Murahnya diri seorang wanita setelah dibeli oleh dunia. Pakai jenama baru rasa ada nilai diri. Bahawa diri kamu tu dah hebat dah. Dah hebat dah. Allah dah bagi wanita ini, orang kata apa? Jimat belanja lah. Lelaki buta je. Lelaki jantan buta. Minta maaf saya guna perkataan jantan. Sebab apa? Lelaki buta je. Duk tengok perempuan ni nak kena itu ini. Nak kena macam-macam benda dekat dia. Lelaki yang betul-betul pandangan dengan iman. Dia pandang isteri dia khalas. Tak ada apa-apa pun okey lah. Sebab wanita ni memang dah Allah jadikan memang perfect. Macam kereta Ferrari kan, tak payah nak tambah sketing lah, nak tambah set merah apa lah, nak pergi kedai Brothers nak tambah lampu klip apa, tak payah. Dia dah perfect. Perfect. Dalam surah Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Memang Allah dah dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia, suka pada perkara yang diinginkan, iaitu perempuan-perempuan. Perempuan ni Allah dah dia saja indah dah. Perhiasan lain itu tempelan saja. Tempel. Tapi itulah kesian orang perempuan. Saya cakap terang, kesian. Anda telah ditipu oleh dunia. Kan? Hilang keyakinan diri. Inferior. Jadi devaluate. Tengok comel, tengok muka saya ni tak ada make up apa pun. Rasa macam buruk je. Dah lah. Awak dah cakap macam tu. Awak dah merendahkan kejadian Allah. Awak lebih agungkan jenama-jenama make up tu.
Bubuh lah. Lepas tu orang pun jawab, memanglah itu kan lumrah wanita nak bermakeup, nak cantik. Masalahnya awak tu cantik bukannya sebab cantik, sebab makeup. Nak cakap apa? Awak dah pergi cakap makeup tu cantik. Padahal Allah dah jadikan awak tu cantik. Terimalah kecantikan. Dengan apa? Dengan keimanan lah. Bukan dengan pakailah ini, pakailah ini. Baru nak cantik. Lambat. Faham lambat? Even depan suami pun sebenarnya cantik ni pada hati. Air muka wanitanya ikhlas tu cantik. Ini pun satu hal juga ni. Kadang-kadang suruh pakai, suka memperagakan badan diri konon-konon dengan kebendaan juga. Tu saya cakap, orang lelaki betulkan pandangan mata tu dulu. Kalau nak tengok isteri tu make up tebal cantik, sekarang duk berlawan dengan Miss World pula. Duk berlawan dengan apa orang. Tengok, dia make up lagi cantik. Isteri aku tak pandai make up. Kamu ni cubalah make up sikit. Tak pasal-pasal berlawan dengan Miss World. Kan tengok muka isteri kan terbayang muka Miss World. Nak cakap apa? Patutnya cakap muka awak macam ni lah. Genuine. Original. Tak jumpa tempat lain. Faham? Aku je tengok muka kau macam ni sekarang ni. Orang lain tak boleh tengok macam ni. Orang lain semua tengok dengan penipuan. Duk tempek sana, tempek sini. Itu tipu saya. Yang real adalah ni aku tengok muka kau sekarang. Kau betul macam itu. Ini semua nak fake ke. Macam-macam lah. Nasib baiklah depan suami tak pakai Insta punya handphone tu kan. Muka. Ni muka bini aku ke? Tak muka handphone bang. Letak handphone kat depan muka isteri. Kan. Konon-konon nak make upnya besar. Tak payahlah. Jadilah diri sendiri. Tak payah nak ya Allah. Macam mana cakap macam itulah. Ikut sangat. Memanglah berpakaian kemas elok cantik silakan, tapi kalau dah semua bergantung dengan perkara tu, habislah. Itu yang jadi macam-macam hal tu. Sebab dekat luar tu lebih dahsyat perhiasan dia. Kalau kita nak harapkan isteri kita nak berias kat rumah kena pakai tu, kena pakai ni, barulah betul isteri abang. Kat luar pun sama. Nampak? Jadi biarlah isteri kita tu genuine, original. Original. Bau betul. Ini kadang semua nak melariskan dia punya, minta maaf cakap, saya bukan nak biar orang jual produk. Ni melahirkan produk habis. Orang lelaki duk tak tahulah cakap. Natural beauty, ya betul. Ikhlaskan nanti. Tengok Allah cantikkan wajah tu nanti. Tengok sebab wajah ni, pandangan ni Allah jaga. Allah jaga. Pandangan Allah jaga. Sebab sifat melihat bukan sifat manusia. Sifat melihat sifat Allah yang Allah berikan pada manusia. Jadi pandangan yang Allah berkati, Allah akan cantikkan isteri dia yang halal itu. Jikalau dia tengok dengan ikhlas. Kalau suami pun kena tengok dengan ikhlas. Isteri pun ikhlas menjadi isteri. Ni kadang-kadang dia pun tak ikhlas jadi isteri juga. Macam mana Allah nak cantikkan? Alhamdulillah. Jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Khair. Baik. Alhamdulillah. Gitulah sikit sebanyak kupasan kita jemaah sekalian. Nyentuh asam garam kehidupan ni. Supaya kita jangan tertipu. Kesimpulannya kita kena lihat dengan skala yang benar. Skala yang membawa kepada ketenangan. Bukan perbincangan kehidupan yang membawa kepada persoalan-persoalan lagi panjang, lagi banyak cerita pula. Kita nak tutup persoalan. Kita tak nak banyakkan lagi persoalan. Biar perbincangan kita tutup persoalan. Habis cerita. Ini makin dibincang, makin banyak persoalan. Makin dibincang, makin banyak lagi persoalan. Maka itu bukan perbincangan. Itu mempersoalkan. Ikhlas menjadi isteri sungguh. Suami jadi suami sungguh-sungguh. Isteri jadi isteri sungguh-sungguh. Tengok Allah buat macam mana nanti. InsyaAllah. Ini suami jadi isteri, isteri jadi suami. Masing-masing tak nak terima tugas masing-masing. Habis, akhirnya Allah tak akan berkati lah hubungan kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sila jemaah yang mulia Allah. Khair, mari kita tutup dengan munajat umat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat seluruh hajat kita, dan kita berdoa ni jemaah sekalian adalah untuk menyatakan kehambaan kita. Kita munajat ni untuk menyatakan kehambaan kita kepada Allah, yang mana kita tidak boleh tinggal munajat kerana sifat kita ni makam manusia yang sentiasa makam berhajat. Maka kita nak sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan biqiraatil Fatihah, insya-Allah. Alhamdulillah. Okay. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. InsyaAllah kita akan baca qiraat 7 Al-Fatihah 9 kali bacaan. Mungkin di TT ni mungkin ada yang baru, FB pun mungkin ada yang baru. Jadi ikut saja kaedah bacaan, kaedah bacaan saya ikut saja. Dan yang penting di hujungnya nanti ada munajat doa. Jadi di situ kita sama-sama doa dan aminkan, insya-Allah, ya. Qiraat 7 9 kali bacaan, 14 riwayat, insya-Allah. Fi kulli hajat. Fadilatnya insya-Allah, kata guru saya, dia adalah untuk semua hajat kita, insya-Allah. Dan Fatihah ni adalah pembuka bagi segala pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة ya Rabb, khususan kepada negara Malaysia ya Allah. Jauhkan segala bala daripada segala bentuk bala, bencana, malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, susah, kepayahan, jauhkan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan kepada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Rabb. Kabulkan segala hajat kami dunia akhirat ya Allah. Kabulkan ya Allah segala hajat dan keperluan kami dunia akhirat ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, jemaah yang muliakan Allah SWT. Syukur pada Allah. Selesai sudah munajat umat kita pada malam ni. InsyaAllah. Baik jemaah sekalian, Alhamdulillah. Jadi syukur pada Allah. Allah izinkan, dan untuk maklumat semua mungkin yang baru masuk join TT dan FB, kita akan bersiaran pada setiap malam insyaAllah bermula pukul 11.30 in between. Kalau awal mungkin awal sikit lah, tapi biasa isyak pun dah lambat 8.30. Jadi 9, 9.30, 11.30 kita mula. Kalau awal saya bagi tahu awal, tapi masanya 11.30 lah insyaAllah. 40 sampailah 12.30 ni lewat ni. Baik, tolong dapatkan kitab ini. Kitab pengajian ini, Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah. Kita akan syarahkan kitab ini insyaAllah. Dan tolong tolong masuk join community pengajian Hakikat Kehidupan dan Sifat 20. Boleh pergi ke page pula, FB personal saya yang ada gambar saya dengan Syekh Mishari. Pergi kat komen yang ada community, join. Dan saya akan bagi link untuk, sebab mungkin kuliah ni saya akan buat tertutup, FB tertutup. Tengoklah. Yang dah join, Alhamdulillah. Beli, ada link dia. Ada link dia di personal juga. Di personal. Atau boleh siapa share kan? Atau ada di kedai, di Shopee ada. Type di Shopee ada. Boleh? Yang belum dapat, tolong dapatkan. Kita akan bahaskan insyaAllah. Dan kita akan mulakan kelas ni pada Talaki nanti. Hari Ahad ni insyaAllah. Talaki nanti. Dan juga di tempat mana tempat Syekh Mizi mana kita? Di apa nama tempat tu? Surau tu. Kami Jumaat minggu ketiga dan keempat. Mana yang ada area situ boleh datang. Baik, itu saja insyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf dari saya atas kekurangan, terkata dan kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Baik, mana sahabat kita yang tak dapat lagi link itu, tolong bantu, tolong sharekan nanti. Boleh PM personal sahabat, tolong tolong mana-mana yang ni boleh bantu. Dan insyaAllah kita, yelah, kalau nak ramai tu nak ramai lah kan. Tapi kita harap semua yang live ni join lah. Start siapa penulis, guru saya. Umelin tak ada masa saya intro itu hari. Ni perjalanan ceritanya panjang. Itulah, bila kita mengaji, kita sabar, kita tunggu. Ilmu ni datang. Akhirnya Allah jumpakan saya. Ni guru saya. Dr. Nik Syukri ni guru master saya. Dan beliau mensyarahkan kajian sifat 20. Dan boleh kata beliau ada pakar lah. Gabungan semua kitab ni syarahannya. Banyaklah kita akan dengar nama-nama kitab Aqidatun Najin, Al-I'tiqad Ad-Du'afa Al-Bilad, At-Taqrir Al-Ikhwan fi Ta'alluq Aqaid Al-Iman. Banyak. Sejarah sifat 20 macam mana. Kita duk faham sifat 20. Asy'ariyah Maturidiyah kena mahir perbahasan ni sebab kita tak nak nanti jadi persoalan kan. Jadi Allah jumpakan jemaah sekalian, guru saya ni, saya ambil Usuluddin kan, kajian karya akidah, beliau menulis buku ni. Dan yang barokahnya lagi, beliau izinkan saya mengajarnya. Masya Allah, saya minta izin. Tak adalah, beliau kata tak payah, boleh sampai maqam katanya. Beliau cakap apa? Alhamdulillah, mudah-mudahan jariah untuk saya katanya. Dan kupasannya tinggi.
Tapi tak apa, kita usahakan. Dia kata, guru saya cakap, maknanya susah tu skip je katanya. Dia suruh skip je. Sebab dia gabungan dua je mas sekalian, sejarah satu. Yang ini yang mahal ni, sejarah. Dan kupasan pendekatan. Apa pendekatan yang digunakan dalam perbahasan akidah. Kemudian sifat 20 tu sendiri. Nampak? Jadi, akhirnya Allah jumpakan perbahasan ni. Nanti kita akan buka perbahasan tasawuf pula. Tasawuf pun ada, guru saya juga. Semua tasawuf ni, alhamdulillah, dekan fakulti sendiri yang mengajar. Alhamdulillah. Dan juga saya dah dapat keizinan daripada Dr. Fuad juga sebagai contemporary permasalahan akidah. Itu pun banyak input, nampak. Jadi berkembang. Dia berkembang dan berkembang. Masya Allah. Jadi pensyarah ni ialah semua ada pelbagai latar belakang. Cuma tak semua pensyarah tu Allah izinkan dia untuk menzahirkan kitabnya, karangannya. Ini Allah takdirkan berjumpa sebab saya nak belajar. Akhirnya Allah jumpakan dengan yang expert lah. Ini Allah, ni rezeki kan Allah bagi. Dan alhamdulillah, dan dalam bab tafsir pun alhamdulillah, karya tafsir dan antara pembahasan hakikat kehidupan ni adalah berkenaan tentang tafsir tematik sebenarnya, yang ini tafsir bersandarkan kepada tajuk-tajuk tertentu, maudu'i dia panggil. Alhamdulillah, pendek kata semua ilmu ni sedang diperincikan lagi. Dan perjalanan cantik mas sekalian. Nanti kita akan nampakkan. Antaranya bila kita nak masuk ke ilmu, kita kena melalui fasa kehidupan. Sebab kita nak bawa ilmu. Hidup ni kalau tak selesai, ilmu akan jadi rosak. Jadi Allah elokkan perbahasan hakikat kehidupan dulu. Dan hakikat kehidupan ni pula, dia akan pegang perbahasan ilmu tadi. Contoh, sifat 20 ni akan disyarahkan berserta hakikat kehidupan. Nampak? Nanti gabung pula perbahasan apa? Tentang contemporary, tentang isu-isu akidah, tentang tasawuf, tentang perbahasan yang mendalami tentang maqamat. Banyak perbahasan tu. Tapi yang uniknya, Allah bagi kita belajar tentang kehidupan. Jadi ilmu tu dia tak bersepah. Kadang-kadang orang belajar macam-macam ilmu kan, tapi hidup tak semenggah. Pandang orang tu tak kena ni, tak kena, lompat sana lompat sini, macam katak lompat. Ada je tak kena kan. Jadi huru-hara, nampak macam steady, sebenarnya huru-hara. Banyak persoalan hidup dia tak boleh jawab. Dan mana yang Allah takdirkan ikut pengajian ni, syukurlah. Ni bukan main-main pengajian hakikat kehidupan ni, sebab dia nak pegang ilmu yang detail-detail. Macam ni, bayangkan. Contoh je mas sekalian, saya buka sikit. Dah ada kan? Dah baca kan? Tak payah baca lah, pening. Nanti saya explain. Baca Allah. Bahagian mustahil. Macam mana perbahasan tentang pecahan. Pecahkan. Ini belajar tentang konsep. Sebab perbahasan ni, sebab dia ada rentitan tentang kita kaji karya, semua karya. Ni bagus tentang karya. Kita guru saya Dr. Syukri ni mahir dalam karya-karya akidah. Jadi perbahasannya itu ada kesinambungan, kemudian disimpulkan. Nampak? Jadi di sini kalau kita lihat contoh al-adam, sifat wajib mustahil, yang mustahil bagi zat Allah. Al-adam ini tiada. Maka di sini kalau kita lihat bagaimana perbahasan ini adalah perbahasan yang datang ni, dia bukan tiba-tiba datang kat sini, dia daripada sejarah. Nanti kita nampak sejarah. Sejarahnya bahagian 1 ada perbahasan tentang sejarah pada tahun bila. Contoh, mula membahaskan perbahasan tentang sifat ini, al-fiqhul akbar. Jadi kita nampak beliau cakap apa? Bila kita tengok nanti baca balik, kita akan nampak satu gambaran luas tentang akidah ni. Persoalan-persoalan ni. Masya Allah. Seronoknya sekalian tengok Nanti orang tanya kan, kitab Tauhid kan. Sini, Dr. Syukri ni,
digigih ni, yang gigih ni disusun semua tulisan-tulisan. Contoh tajuk ni, Kitab Warisan Sifat 20. Nampak? Pecahan pada kitab karangan ulama asing dan ulama tempatan. Daripada sini kita akan dengar orang syarah matan Jauharah at-Tauhid. Oh, kita pun tahu ini karangan Syekh Al-Burhan Ad-Din Al-Ibrahim Hasan Al-Laqani Al-Fil Al-Maliki. Bila lahir tu? 1041 Hijrah, kita tahu. Matan As-Sanusiyah kita dengar. Ini karangan yang berkaitan dengan sifat 20 yang berkaitan dengan Ummul Barahin. Ummul Barahin ni adalah pokok dia. Ulama syarah banyak. Jadi kita dengar. Kadang-kadang kita kaji satu kitab saja. Tapi ini daripada Ummul Barahin, apa kitab lagi yang banyak? Itu karya akidah. Karya akidah. Kan? Contoh, melihat tentang perbahasan Bidayah Al-Hidayah. Syekh Muhammad Zain, Bidayah Al-Hidayah. Kitab Inilah Akidah Bagi Sanusiyah. Kitab Ad-Dur'atam fi Bayan Aqaid Al-Mu'min. Syarah Matan Jauharah At-Tauhid. Ini semua Hidayah Al-Sibyan fi Ma'rafah Al-Islam Al-Imam. Di sini, tengok setiap satu, walaupun kita tak buka lagi kitab tu, tapi ada berapa muka surat? Ada 72, 78 namun tidak tulis nama penterjemah. Selesai ditulis di Samhas Kalimantan. Jadi kita tahu. Ini saya cakap masa saya tengok ni, Masya Allah, tak payah dah cari satu-satu kitab je, mas sekalian. Semua dikumpul kat sini. Jadi kita ni tengok tu lah, sabar. Dia tak payah nak ni sangat. Jangan. Sebab tu hasil tengok pecahan daripada hakikat kehidupan. Saya dah kata tauhid dan tasawuf. Sabar. Tengok keluar perbahasan tauhid sifat 20 yang memang menjadi inti perbahasan akidah tauhid. Jadi saya puas hati saya. Cakap, semangat saya. Bolang ni Kuala tu tak sia-sia lah. Seronok saya. Dapat pula guru yang memang dia bagi. Kita rapat dengan dia. Beliau bagi izin. Jadi ini satu rezeki. Dan insyaAllah lah kita akan kita akan syarah lagi insyaAllah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, itu saja. Nak tengok cover kitab. Ni dia. Screenshot ambil ni. Ni. Sekejap. Ada macam ni. Terbalik. Saya tukar kamera. Alah. Okey, sekejap. Ni ni macam itu. Apa pula ni? Okey dah. Tu Okey, mas sekalian. Alhamdulillah, itu saja. Wallahu alam. Mohon maaf sekali. Kita sambung pada siang akan datang. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung dengan tasbih kafarah dan surat al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa amilus solihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.